Kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Ada orang tuan-tuan bila bini dia kejut dari tidur, tengok tak gerah dah tuan-tuan, mati dalam tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Diberi lagi peluang kepada kita untuk beribadah, diberi lagi peluang kepada kita untuk mai solat berjemaah, diberi lagi masa kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Satu hari tuan-tuan, datanglah satu orang Arab Badui. Dia mai jumpa dengan Rasulullah. Apa dia tanya dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapakah sebaik-baik manusia? Kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah apabila umurnya panjang. Panjang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk manusia adalah apabila umurnya panjang. Panjang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, a'mar ummati baina 60 ila 70. Umur umat aku ni tak panjang mana tuan-tuan, 60 70. Kita ni bila umur kita makin meningkat, bila umur kita telah mencecah umur 40 tahun ke atas, bukan masa dia dah untuk kita nak seronok semata-mata. Apabila mencapai usia umur 40 tahun, tiada lagi masa beristirahat atau mengerja urusan dunia. Kenapa? Kerana masa semakin suntuk, malah kematian semakin hampir dengan kita tuan-tuan. Manusia paling cerdik, kata Nabi SAW, adalah mereka yang mempersiapkan diri dan membawa bekalan untuk menempuhi kehidupan sesudah kematian. Orang yang paling bodoh pula, kata Nabi, mereka yang masih mengikut hawa nafsu dan meletakkan angan-angan yang tinggi. Allahu Akbar. Imam Syafi'i apabila mencecah usianya 40 tahun, dia akan membawa tongkat. Sebagai apa? Sebagai peringatan bahawa beliau sedang menuju ke akhirat. Umur manusia ni tuan-tuan, umur kematangan manusia ni apabila cecah 40 tahun. Ni umur kematangan manusia. Syaitan akan cukup seronok. Syaitan cukup seronok apabila umur kita dah 40 tahun tapi keburukan melebihi kebaikan. Bila umur 40 tahun, kalaulah keburukan melebihi kebaikan, syaitan cukup seronok tuan-tuan. Kita sedih tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada orang Islam kita umur dah 40 tahun dah, umur dah 50 tahun dah, umur dah 60 tahun dah, tapi masih lagi tak solat, masih lagi duk pakai seluar pendek, masih lagi tak reti baca Quran, tak kenal lagi tangga masjid, tak main lagi majlis ilmu. Yang perempuan masih lagi tak pakai tudung tuan-tuan. Umur 60 dah ni, 40, 50, 60 dah tuan-tuan, tapi tak solat. Nabi kata, sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Sampai satu zaman, kata Nabi SAW, Islam tu tinggal nama ya. Nama apa? Nama Abdullah, tapi tak semayang. Nama apa? Abdul Rahman, tapi tak semayang. Kita kena ingat tuan-tuan, dunia ni tak ada apa melainkan hanya tipu daya ya tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ni permainan saja, dunia ni senda gurau saja. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Hari akhirat, perkampungan hari akhirat itu lebih baik, lebih utama untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu mahu berfikir? Tuan-tuan, ada orang bila dia bangun dari tidur tuan-tuan, kepala dia nanti duk fikir bisnes. Duk fikir bisnes ya, makit-makit pagi tu terus duk fikir bisnes. Duk fikir macam mana aku nak kaya. Allazi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpul harta benda lalu mengulang-ulang menghitung kekayaannya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia duk rasa dengan kekayaan dia tu akan mengekalkan dia dalam dunia ni. Kalla la yunbadanna fil hutamah, tidak, sesungguhnya dia akan dilempar ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apa tahu dah hutamah tu apa dia? Narullahil muqadah, api neraka Allah yang dinyalakan. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sesekali kehidupan dunia memperdayakan kamu.
Nabi SAW pesan kepada sahabat memperbanyakkan mengingati permusnah kenikmatan dunia. Lalu sahabat pun bertanya, tuan-tuan, apakah pemusnah kenikmatan dunia ya Rasulullah? Baginda Nabi SAW jawab, kematian. Apabila kita ni sering mengingati kematian, maka kita akan zuhud terhadap dunia, tuan-tuan. Bila kita rajin duk ingat mati, kita akan zuhud terhadap dunia. Ada 3 rahsia, tuan-tuan. Ada 3 rahsia kematian. Ada 3 rahsia kematian. Yang pertama, tuan-tuan, Allah Ta'ala rahsia apa? Allah Ta'ala rahsiakan waktu mati. Kita tak akan pernah tahu bila kematian kita akan jemput. Kita tak tahu, boleh jadi sehari, boleh jadi esok, boleh jadi 5 tahun lagi, boleh jadi 10 tahun lagi, boleh jadi setahun lagi, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahsia tempat. Kita tak tahu. Kita tak pernah tahu di mana kematian akan menjemput kita. Kita tak tahu kita nak mati tak mana, tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, rahsia cara kita nak mati tu. Cara nak mati pun Allah Ta'ala rahsia. Kita tak akan pernah tahu dengan cara apa kematian jemput kita. Kita tengok kemarin, mereka duk share dalam WhatsApp. Kemarin mati tengah azan. InsyaAllah tengah azan, tuan-tuan, mati. Allah, tengah azan mati. Di Al-Ustaz, duk khatib tengah khutbah pesan takwa, jatuh mati depan Raja Muda kita, depan mufti, depan menteri besar di Masjid Bukhari. Tengah khutbah mati. Sahabat kami hari raya haji baru ni, raya haji baru ni, isteri dah umur 43 tahun. Kita raya itu hari Jumaat. Lepas mayang raya, dia balik dengan isteri dia. Ini dia kata dia nak tidur sah. Dia kata setengah jam ni abang minum. Dah cukup dekat setengah jam, dekat 5 minit ni nak setengah jam, dia pun masuk bilik. Dia tengok bini dia bunyi satu, bunyi semacam bunyi. Bila bunyi tu, dia takbir suami dia main tengok, tuan-tuan, tengok dia takbir 3 kali. Masa dia takbir tu, habis umur. Laki dia kata itulah pertama kali dia tengok sakaratul maut, tuan-tuan. Mati. Dia kata, tak ada penyakit apa. Umur 43 tahun. Anak 3 orang, hak kecil sekali umur Raja 4, dia kata. Hak yang 4 tu lah tak boleh, macam tak boleh terima lagi. Hak kecil lagi kan. Tapi seronoklah tengok mati yang baik. Hari Jumaat, raya haji, lepas tu esok dia nak buat korban. Tu hak ni yang kita minta ke Allah Ta'ala. Tu hak kita 20 main masjid, 20 sembahyang berjemaah, baca Quran. Ramai orang mati. Semua orang mati. Tapi cara nak mati tu yang kita nak. Husnul khatimah. Ada orang mati tengah mimbar, tuan-tuan. Ada orang mati tengah kayu basikal. Kita tak mau macam tu. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Jadi, tuan-tuan, jangan menunda amal ibadah kita. Jangan menunda taubat kita. Jangan menunda perbaikan diri kita. Jangan main-main dengan maksiat, tuan-tuan. Semoga akhir hayat kita dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita dengan amalan yang kita ada pada hari ini. Adakah kita sudah bersedia menemui Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala kata, Allah Taala mentakdirkan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalan. Allah Ta'ala nak tengok dalam ramai-ramai kita ni siapakah yang lebih baik amalan. Sebab apa, tuan-tuan? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat pahala sebesar zarah, Allah Ta'ala tunjuk balasan dia. Kita buat dosa sebesar zarah pun Allah Ta'ala tunjuk balasan dia. Jadi, tuan-tuan, marilah sama-sama kita tingkatkan amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amalan kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin.